Dia orang pun manusia sama macam kita sebenarnya. Dia orang pun boleh contribute pada negara, pada masyarakat kita. Itu matlamat saya sebenarnya. Sometimes certain things we cannot do, but how Dr. Yahya can do? Kalau tanya dengan saya, sifat istimewa dia, sifat kesabaran dia. Tiada siapa di dunia ini ingin dilahirkan dengan kekurangan. Namun setiap kejadian yang ditakdirkan itu sudah pasti menyimpan hikmah tersendiri. Sama ada kepada individu itu sendiri, persekitaran maupun terhadap insan lain untuk sama-sama menikmati kehidupan dan masa depan yang lebih sempurna. Inilah yang berlaku kepada seorang insan yang dianugerahkan jiwa luar biasa. Sifat kasih sayang dan keyakinan tinggi yang wujud dalam dirinya telah mencetuskan ilham untuk menubuhkan sebuah pertubuhan kebajikan dan penjagaan anak-anak kurang upaya negeri Johor. Beliau ialah Dr. Yahya Haidrus yang juga seorang insan kurang upaya sejak berumur 7 bulan. Terletak di Taman Perumahan Jalan Keembung di Johor Jaya, pertubuhan kebajikan dan penjagaan kanak-kanak kurang upaya yang diusahakan oleh Dr. Yahya Haidrus ditubuhkan dengan hanya satu matlamat, iaitu berkongsi kasih sayang dalam membela nasib dan masa depan golongan anak-anak yang kurang bernasib baik. Tuan OKU ni saya start ni lebih kurang dalam hampir 4 tahun sebelum ni lah, 2017. Inspirasinya datang daripada asal sebab saya kerja kat tempat macam tu kan. Bila terdetik kat hati saya nak buat sendiri. Saya bincang dengan orang rumah saya, dia pun setuju. So dari situ kita mula start cari rumah apa semua lah, untuk mulakan benda ni lah. Dr. Yahya mengakui matlamat perjuangannya tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa adanya sokongan pihak lain. Justru beliau sangat bersyukur kerana impiannya untuk melihat anak-anak OKU terbela dipermudahkan disebabkan beliau memiliki keluarga yang sentiasa mendukung apa yang diperjuangkannya. Bagi suami saya, kekurangan fizikal dia itu bukan satu halangan untuk dia maju ke hadapan. Jadi dia punya pemikiran dia sangat bagus. Memang luar biasa. Dia sendiri tak ada fikir yang diri dia ada kekurangan. Saya rasa kalau saya tak ada pun, dia boleh move on. Memang boleh. Selain ahli keluarga, perjuangan Dr. Yahya mendapat sokongan daripada seorang rakan yang mengenali beliau sejak bertugas di sebuah pertubuhan kebajikan. He's one of my best friend, and also we both work together in association. Then I know Yahya very well, how his willpower, how he can capable to handle everything. Then I learn another things is humble, kindness. Then I learn lot of things from him, and also I want to say thank you to Dr. Yahya, give me an opportunity to join with this Pusat OKU. I find a lot of good things we both of doing together. Pertubuhannya kini menempatkan 14 orang kurang upaya OKU yang berusia antara 3 hingga 16 tahun yang mengalami pelbagai kekurangan seperti kecacatan mental, autisme dan Down syndrome. Bagi memastikan anak-anak OKU yang menghuni pusat penjagaan ini terbela, Dr. Yahya sendiri mengatur beberapa aktiviti untuk anak-anak OKU di bawah jagaannya. Kita ada jadual dan ada petugas kita yang akan handle bahagian-bahagian tertentu ni lah. Jadi macam dia orang yang bangun pagi, yang pergi sekolah, akan pergi sekolah. Macam biasa satu sesi dalam bilik Snow Zealand ni sendiri pun dalam satu sesi biasa 4 ke 5 budak saja. Dan dia pun tak lebih daripada setengah jam. Kalau lebih dia orang akan boring. Jadi dia biasanya dalam masa lebih kurang macam tu saja. Selain daripada ni, kita juga ada bahagian fizio, bahagian senaman apa semua. Kita ada sedikit peralatan untuk dia orang melakukan senaman fizikal. Ada guru yang akan handle untuk bahagian-bahagian ni lah. So, kita pun ada buat juga bahagian ada tanam-tanam pokok sikit. So dia orang ada aktiviti yang dia orang boleh buat kan.
Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tetapi bagi Dr. Yahya, beliau tidak pernah berputus asa dengan dugaan dan cabaran yang mendatanginya. Malah beliau sentiasa menganggap cabaran itu sebagai motivasi untuk meneruskan perjuangannya. Sebagai pengendali sebuah pertubuhan kebajikan secara sukarela, Dr. Yahya juga berdepan dengan pelbagai rintangan pada awal penubuhannya. Permulaan itulah macam tadi, kita tak ada dana apa semua, kita gunakan duit simpanan kita sendiri. Dan kita mulakan sikit-sikit macam tu. Kita nak dapatkan pekerja yang betul-betul yang boleh jaga budak-budak ni. Itu pun satu masalah. Permulaan dia, isteri saya dengan keluarga, dia orang yang bantu lah. Jadi saya mula pun saya dengan ada beberapa orang rakan pertubuhan penjagaan kanak-kanak kurang upaya ni. Cabaran dia, satu adalah sebab kesalahan ekonomi apa semua ni. Memang kadang-kadang dana tu kita tak cukup apa semua kan. Bila manage dengan betul, insya-Allah lah kita boleh lalui lah setiap cabaran tu. Bila pekerja saya telah lari daripada sini, itu cabaran yang sangat tinggi. Masa tu budak-budak dah ramai juga. Jadi dengan saya seorang, dengan budak-budak yang tak boleh nak uruskan diri sendiri, kesian. Diorang ni bukan saya anggap diorang anak-anak orang lain, tak. Saya anggap diorang macam darah daging sendiri. Diorang tak tahu apa-apa. Diorang bila tinggalkan saya datang tengok diorang tak sarah, tak apa. Allah Akbar, memang saya tak boleh lupa benda tu. Tanggungjawab untuk memastikan kebajikan anak-anak OKU tidak hanya sekadar menyediakan penginapan. Kesihatan mereka juga menjadi keutamaan buat Dr. Yahya. Namun sifat kasih sayang luar biasa yang dimilikinya menyebabkan beliau sendiri memikul tanggungjawab bagi memastikan kesihatan anak-anak OKU berada pada tahap optimum. Dia dengan anak-anak ni, dia tarik anak-anak ni dengan kasih sayang dia. Dia tak akan marah, tak akan tegas. Kalau budak-budak tu buat nakal ke, buat perangai apa kan, dia akan pergi dekat budak-budak tu, dia akan slow talk. Walaupun dia jerit macam mana ke, dia sabar, dia tak akan marah. Dia tak akan marah, dia peluk. Nanti dia cakap lah, Amar sayang Abi kan, Amar tak boleh buat macam gini. Nanti budak tu akan cool. Kita jangan anggap budak-budak tu budak-budak sakit. Jangan. Kita layan dia macam budak-budak normal. Dia orang peluk suami saya. Sebab saya. Dia orang peluk suami saya. Inilah dunia kami. Budak-budak ni nyawa kami. Sampai bila-bila pun memang tanggungjawab kami pasal mak bapak memang dah tak ada. Jadi tanggungjawab kita nak jaga dia orang sampai bila-bila pun. Cuma saya doakan suami saya biar Allah kasih kekuatan, kesihatan yang baik. Memang dia ada masalah jantung. Jadi saya nak dia sakit-sakit ni semua Allah ambil lah berkat doa budak-budak ni. Bagaimanapun berkat kesungguhan Dr. Yahya, Puan Rokiah dan juga Mr. Rishi, usaha murni mereka dihidu oleh penduduk setempat dan juga beberapa individu lain. Memang rakyat Malaysia ni memang dia prihatin. Sebab kalau tanpa sokongan dia orang, memang saya tak boleh buat seorang benda ni. Memang sepenuhnya memang sokongan masyarakat yang buatkan wujudnya sebenarnya pertubuhan seperti ini. Kecekalan Dr. Yahya dalam usaha merubah persepsi masyarakat terhadap golongan anak-anak kurang upaya telah mendapat perhatian apabila beliau telah dianugerahkan tokoh kurang upaya peringkat negeri Johor, Dr. Falsafah dalam Social Work dari The International University of Peace pada tahun 2018. Malah usaha murni beliau juga telah dinukilkan di dalam sebuah buku berjudul Successful People in Malaysia, di mana usaha dan pengorbanan yang dilakukan beliau boleh menjadi inspirasi kepada masyarakat untuk membela nasib anak-anak kurang upaya. Matlamat saya nak adakan satu tempat khas untuk kanak-kanak OKU ni yang selesa, yang menjadikan segala latihan untuk diorang grow up tu dalam keadaan yang diorang dapat apa yang sepatutnya input dia untuk latihan-latihan. Bila sampai satu usia tu diorang tak terkapai-kapai.
Harapan saya, kita kena usahalah. Sebab kita nak harapkan orang luar je tak boleh. My wish that Yahya must have a long-lived life. He must have a cheerful life. And all the good credit will go for him and his family. And I want him a successful person. And I want many people know about our Dr. Yahya. Bagi Dr. Yahya, kekurangan yang ada pada diri seseorang itu bukanlah penghalang untuk mencapai kejayaan. Beliau percaya dan amat yakin matlamat untuk menjadi insan yang berjaya pada masa hadapan tidak hanya bergantung kepada kesempurnaan semata-mata. Namun, setiap kekurangan itu memiliki kelebihan yang tersendiri. Masyarakat dia kena faham, dia kena terima bila anak-anak OKU ataupun orang-orang yang kurang upaya, kita bila bergaul dengan dia, jangan pandang mereka macam yang mereka ada kekurangan. Diorang adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Apa yang diorang perlukan ialah kita boleh berkawan, macam mana kita berkawan dengan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Dr. Yahya H. Idrus diharapkan dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk menjadi sebuah masyarakat yang lebih prihatin, bertanggungjawab serta mengambil berat akan kebajikan dan masa depan kanak-kanak istimewa ini.